Bibarakatihi hidayah fiddin. Wal yakun talabuka di izharil ubudiyah. Di situ ya. Wal yakun talabuka li izharil ubudiyah wa qiyaman bihaqqir rububiyah. Itu matan awal, matan dia lah, asas ataupun matan kitab ni. Wal yakun talabuka li izharil ubudiyah wa qiyaman bihaqqir rububiyah. Dan adalah ada tuntukmu itu kerana menyatakan sifat kehambaan, kerana iaitu maksud hak Ta'ala daripadamu, dan mendirikan bagi sifat ketuhanan, kerana iaitu maksud daripada wujud ubudiyah, dengan menzahirkan iftikar kepadanya dan tadarruk atasnya. Kita faham kan? Maka hendaklah kata dia tuntut adalah ada tuntukmu itu kerana menyatakan sifat kehambaan. Jadi kita tuntut kepada Allah ni sekadar hanya menyatakan sifat kehambaan ubudiyah. Tuntut nak syurga, tuntut nak pahala, tuntut keredaan, tuntut rezeki, tuntut nikmat, minta ampun dan sebagainya. Itu adalah menyatakan sifat kehambaan. Bukan bermakna minta itulah maka kena hidup juga. Kalau pasal pelik ke? Lepas tu saudara belajar saja ya, jangan ajar orang. Sebab tak mampu nak jawab nanti. Tak mampu kita nak menjawabnya. Akhir sekali orang kata kita ajaran sesat. Orang tanya banyak, awak pergi sana. Orang tanya banyak, apa pergi sana. Kalau tak bawa tak tarik kereta, saya berjari. Habis cerita. Sebab apa? Susah untuk nak hurai. Mungkin kita faham, tapi nak hurai tu. Wal yakun talabuka li ubudiyah. Jadi kerana segala tuntutanmu, kata dia, ibadat kita, permohonan kita, doa kita dan munajat kita li izhar ubudiyah, sebagai nak menyatakan sifat kehambaan. Mak anak dengan mak dia akan bunyi bila lapar kan. Dia akan bunyi lagu mana? Wah, wah, nak apa tu? Nak makan, nak susu. Kata kalau anak tak bunyi, mak bagi susu kata. Bagi juga. Mungkin dia mau tak bagi, ya matilah anak dia, betul tak? Senyap budak ni kenyai berapa kali. Saya kata budak air senyap juga, budak dia kenyai berapa kali. Esok senyap juga, air kenyai berapa kali. Tengok betul lusa apa jadi? Mati. Oleh sebab itu, mak anak teriak ke, anak tak teriak ke, dia tetap bagi susu. Kenapa dia teriak? Menggambarkan sifat bayi. Menggambarkan dia sifat bayi. Dan mak pula kalau anak tak teriak tak dimakai tu mak gila. Begitu Allah. Kita minta Allah ni sifat kehambaan saya. Kita minta pun dia bagi, tak minta pun dia bagi. Kalau macam tu baru baik tak minta ustaz. Tu anak bisu. Tak saya minta kan budak cacat. Anak cacat lah tu. Bunyi tak saya minta. Bunyi dok teriak dok. Mata tak nampak. Jadi apa? Bila bayi sehat, dia mesti minta. Sebab bayi, fitrah dia lapar, fitrah dia nak makan. Maka semua benda diminta dengan menangis. Dia sakit pun dia menangis, dia lapar pun dia menangis, dia kencing pun dia menangis. Sebab apa? Dia beritahu kepada mak dia dengan suara menangis. Apakah kalau tak menangis maka dia tak kencing? Apakah kalau tak menangis maka dia tak lapar? Apakah kalau tak menangis maka dia tak berak? Tak. Tapi menangis itu sifat sebagai bayi. Begitu juga minta sifat sebagai hamba. Minta betul bagi, tak minta betul bagi. Kena faham hak tu. Sebab minta tu sifat kehambaan. Kerana iaitu maksud hak Ta'ala daripadamu. Itulah sebab Tuhan jadimu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku jadimu suruh minta, suruh jadi hamba. Patut minta, patut semayang, patut puasa. Itu kerja sebagai hamba. Jadi kalau kita tak faham tu apa? Duk main fadilah siang malam baca buku. Ya Allah, marah pula orang ya. Buku tak 2-3 pada. Setengah kaki buku fadilah. Dah sudah budak mati. Dia baca tu. Tak ada orang mengaji. Kita mengaji kita nipis 2 tahun tak habis-habis. Sebab apa? Sebab ilmu. Bukan nak suruh dengar, nak suruh belajar. Jangan niat nak suruh dengar, nak suruh belajar dan faham terusnya amal. Kalau dengar, nak suruh dengar, ambil pahala dengar, kita bergerak lah tu. Nak suruh dengar, faham dan mengamalkan.
Dan pula tu nak kena pisahkan mana fardu ain dan mana fardu kifayah. Banyak benda yang kita kena belajar. Bak tasawufnya malam ni wajib. Malam besok bak tauhid lagi wajib. Hari lusa pula baca fiqh pula wajib. Lepas tu pagi-pagi subuh pula hadis pun wajib. Kemudian hari Jumaat tafsir wajib. Kesimpulannya banyak wajibnya kita tak selesai. Pendek kata banyak wajib daripada masa yang ada. Maka sebab tu jangan buang masa. Jangan buang masa. Dan mendirikan pada sifat ketuhanan. Wa qiyaman bihaqqir rububiyah, dan mendirikan pada sifat ketuhanan, iaitu maksud daripada wujud ubudiyah. Kerana apa adanya hamba, kena adanya Allah. Maka kalau kita tak meminta, kalau kita tak munajat, kalau kita tak ibadat, jadi kita tak ada Tuhan dah pula. Oleh sebab kita ada Allah, maka adalah ibadat. Kalau anak tak teriak, anak tak gapo semua begini, apa guna ada mak? Ataupun mak ni pula ada mak, tapi anak ada tapi mak tak punya, anak tak punya, lagu mana cerita pula? Maka oleh sebab dia anak, maka dia kena menangis. Menangis untuk didengar oleh siapa? Dia dengar oleh mak dia. Maka mak gembira dengan suara anak. Sebab tu saudara, bayi-bayi yang baru lahir, mana-mana ibu di dunia ni dia akan dengar, nak tunggu dengar suara anak dia. Bila pop keluar saja, mana-mana bayi di dunia dia akan berbunyi wah, wah. Wah, apa dia tu? Suaranya bermakna dia cerita, wahai mak, aku sudah lahir. Maka mak dia pun bergembira. Kalau budak ni tak menangis, doktor akan pukul punggung dia, suruh menangis. Satu hikmat menangis ni saudara ialah selain daripada suara-suara apa semualah, sebab tangisan ini membuka saluran pertama pernafasan bayi apabila lahir ke dunia. Semasa duduk dalam perut mak dia bernafas tumpang mak dia. Dia punya tali perut dia tu sambung dengan mak dia menyawa gitu. Jadi bila keluar daripada perut mak dia, bila potong pusat tu, dia menyawa sendiri. Bila sendiri dia kena training dengan wah. Nak ambil udara baru tu tadi. Maka doktor, ibu-ibu, misi-misi bila dengar suara bayi, alhamdulillah. Sebab apa? Bayi ini hidup. Jadi bila dengar suara doa, bila dengar suara munajat, bermakna hamba ini hidup. Tapi kalau tak bangun tu, hamba ni mati. Tuhan tak mendengar suaranya. Mana suaramu, wahai hamba-Ku? Mana suara doamu? Mana suara munajatmu? Bagaikan bayi tidak berbunyi suara. Maka sebab itu kena banyak bermunajat, banyak berzikir, banyak berwirid, supaya Allah mendengar suara kita. Dari segi maknawinya, kita tak berbunyi pun Allah dengar, tetapi kita sifat ubudiyah, dia kena berbunyi suara, ataupun dia kena melakukan ibadat. Situ duduk dia. Maksud wujud ubudiyah dengan menzahirkan iftikar, menzahirkan kita ini bergantung kepada Allah. Maknanya iftikar ni kita berharap kepada Allah. Jadi kalau kita tak meminta kepada Allah, bermakna kita bukan iftikar, kita bersifat dengan istighna. Jadi kalau kita doa pun tak mau, semayang pun tak mau, zakat pun tak mau, haji pun tak mau, baca Quran pun tak mau, nak masuk syurga dengan begitu je, bermakna kita tidak bersifat dengan iftikar, kita bersifat dengan istighna. Salah macam aku mesti masuk syurga walaupun aku tak beramal. Sebab apa? Sebab Allah janji syurga. Bukan begitu. Kita kena bersifat dengan iftikar, berhajat kepada pemberian Allah, berhajat kepada bantuan Allah, berhajat kepada keredaan Allah, berhajat kepada sokongan Allah. Maka namanya iftikar. Sebab tu wajib beribadat, sebab melahirkan sifat hamba ialah iftikar. Fakir, berhajat kepada bantuan orang kaya. Kalau kita susah, berhajat kepada bantuan orang senang. Maka kita hamba fakir, berhajat kepada ghaniyun, iaitu Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan tadarru' atasnya, merendah diri. Aku banyak silap, aku banyak dosa, aku lemah, aku tidak pandai, aku tak reti dan sebagainya. Tapi kalau cakap aku orang baik, aku orang yang mulia, didatangkan kepada kamu sebagai anugerah Allah, itu sifat Rasul. Saudara, kalau ada orang cakap macam tu, saudara, baik pergi hospital lah. Jangan nak cakap saya ini didatang khas oleh Allah untuk memberi rahmat kepada, itu sifat Rasul.